Tuan Speaker, saya ingin membangkitkan beberapa perkara di bawah butiran dua butiran khususnya 020300 dan 020400. Tuan Speaker, ada 3 isu yang ingin saya bangkitkan di bawah butiran-butiran tersebut. Pertama sekali, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan kes Altan Tuya. Kes Altan Tuya ini, Tuan Speaker, seperti yang kita tahu, adalah satu kes kontroversial, satu kes di mana jawapan-jawapan yang ditanya kebanyakannya belum dijawab. Tuan Speaker, salah satu isu yang timbul daripada kes tersebut adalah berkenaan dengan proses ekstradisi salah seorang yang disabitkan dalam pembunuhan Altan Tuya, iaitu Lance Corporal Sirul Umar, yang kini dipercayai ataupun didapati berada di Sydney, Australia. Nah, dalam bulan Mac tahun ini, Tuan Speaker, saya telah pun tanya kepada Menteri berkenaan dengan proses ekstradisi tersebut, dan saya diberi jawapan bahawa proses tersebut sedang dimulakan dalam bulan Mac tahun ini. Baru-baru ini saya tanya soalan sekali lagi, Tuan Speaker, dan jawapan yang sama, in fact cut and paste dengan izin, diberi. Jadi dalam bulan Mac sampai sekarang proses sedang dimulakan. Adakah ini satu jabatan yang kompeten untuk mengambil 8 bulan, 7 bulan untuk memulakan proses ekstradisi Sirul Umar itu dari Australia ke Malaysia? Ataupun adakah itu satu perkara yang tidak tepat, yang sebenarnya proses ekstradisi itu belum atau tidak dicadangkan untuk diambil? Tuan Speaker, ini adalah perkara penting, Tuan Speaker, oleh kerana Mahkamah Persekutuan. Yang Amat, pada peringkat ini pengurusi yang minta maaf. ya. Ini adalah perkara penting. Oleh kerana Mahkamah Persekutuan telah pun menyabitkan kedua-dua tertuduh tersebut. Salah satunya adalah Sirul, dan beliau perlu dibawa balik ke Malaysia untuk menjalankan hukuman. Tanpa satu jaminan daripada kerajaan, kita tidak akan tahu apakah plan, dengan izin, apakah plan yang akan diadakan atau diambil, terutamanya memandangkan baru-baru ini kita tahu ada satu revelation, dengan izin, di dalam program Al Jazeera, di mana pemberita program tersebut telah pun membuat allegation, dakwaan yang amat serius yang dikatakan datang daripada Sirul tersebut. Jadi ini menambahkan keperluan dan menambahkan kepentingan membawa balik Sirul tersebut ke Malaysia untuk tujuan penyiasatan selain daripada tujuan menjalankan hukuman. Oleh kerana sekiranya terdapat orang lain yang terlibat di dalam pembunuhan Altan Tuya, iaitu berkenaan dengan motif siapa yang mengarahkan pembunuhan tersebut dikeluarkan, rakyat perlu tahu. Rakyat ada hak untuk tahu, why is this being swept under the carpet, dengan izin. I have been asking this question. Saya telah tanya soalan ini beberapa kali. Saya tidak mendapat satu jawapan yang memuaskan. Adakah kementerian takut untuk mendedahkan perkara sebenarnya? Adakah Sirul mempunyai maklumat yang begitu sensitif yang mengakibatkan mereka tidak mengambil usaha untuk mengekstradisi beliau balik ke Malaysia? Ini adalah perkara-perkara penting. Oleh kerana kita mempunyai juga satu kes sivil sekarang. Satu kes sivil yang melibatkan kes Altan Tuya ini, di mana bapa beliau ataupun ayah beliau membawa tindakan terhadap parti-parti tertentu termasuk kerajaan Malaysia.
Dan sekiranya kerajaan Malaysia adalah salah seorang parti atau pihak di dalam kes tersebut, sudah tentunya kementerian perlu memberi jawapan yang memadai. Jadi itu adalah satu perkara yang penting, dan baru ini saya baru dimaklumkan hari ini bahawa pemberita program Al Jazeera tersebut, Mary Ann Jolie namanya. Mary Ann Jolie, saya dimaklumkan hari ini, dikatakan tidak dibenarkan masuk ke dalam Malaysia. Saya kalau tidak silap saya dalam lebih kurang bulan 6 bulan 7 tahun ini. Apakah alasan beliau tidak, just one minute, I'll just finish off this. Apakah alasan beliau tidak dibenarkan masuk ke dalam Malaysia dikatakan oleh menteri adalah oleh kerana beliau merupakan seorang yang a threat to public security dengan izin. Just one. Persoalannya yang timbul adalah bagaimanakah Mary Ann Jolie ini boleh menjadi satu threat kepada national security dalam bulan 6 atau 7 tahun ini, apabila pada masa itu program Al Jazeera itu belum keluar. Program Al Jazeera itu keluar dalam bulan 8, bulan 9. So sebelum itu, macam mana dia boleh menjadi satu threat? Adakah terdapat sebab-sebab lain beliau tidak dibenarkan masuk? Silakan. Terima kasih, Bukit Keloko. Saya ingin merujuk kepada soalan saya semalam, soalan lisan yang ada berkaitan dengan Mary Ann ni. Soalan ni tanya, alasan wartawan Al Jazeera Mary Ann Jolie tidak dibenarkan masuk ke negara ini berdasarkan siaran Al Jazeera melalui rancangan 101 East Made in Malaysia September 2015 lalu yang melibatkan kes pembunuhan Atantuyah. Dan jawapan dari menteri, dari jawapan menjawab soalan A, wartawan Al Jazeera Mary Ann Jolie tidak dibenarkan masuk ke negara ini kerana tindakan yang boleh memudaratkan keselamatan negara dan ketenteraman awam. Akta Immigration 1959-63 memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Imigresen menyekat kemasukan mana-mana warga negara asing ke Malaysia setelah mempercayai injuri berkenaan boleh membawa kemudaratan kepada keselamatan negara. So saya nak tanya yang bermak Bukit Keloko, apakah dimaksudkan tu memudaratkan keselamatan negara oleh seorang reporter daripada wartawan Al Jazeera? Terima kasih, PJ Selatan. Memudaratkan ataupun threat to national security dengan izin adalah satu frasa yang amat serius. Ianya boleh digunapakai terhadap pahlawan-pahlawan ISIS. Ataupun itu bukan perkataan yang wajar, bukan pahlawan tapi pengganas. Minta maaf. Pengganas seperti pengganas ISIS. Kalau kita ada maklumat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti pengganas tersebut, sudah tentu aktiviti dan tindakan tersebut adalah threat to national security. Tetapi bagaimanakah satu laporan boleh menjadi threat to national security? Itu persoalannya. Tapi persoalan yang lebih serius adalah ini. Program itu keluar selepas beliau tidak dibenarkan masuk. Jadi program itu tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membenarkan beliau masuk ke dalam negara ini. So pada masa beliau tidak dibenarkan masuk, apakah dimaksudkan, saya nak tanya Menteri, apakah dimaksudkan dengan aktiviti yang kononnya beliau buat yang mengancam ataupun a threat to national security? Silakan. Terima kasih Yang Mohd Bukit Keloko, terima kasih Dato' Seri Pengerusi. Saya nak membawa petikan daripada Mary Ann Jolie sendiri. Ini yang dia katakan dengan izin Dato' Seri Pengerusi. I have reported stories from what are often referred to as the most repressive regime in the world, North Korea, Zimbabwe, Saudi Arabia, and Gaddafi's Libya, and have never been deported from my work as a journalist before.
saya ingin mendapatkan pandangan Yang Berhormat Bukit Geluguk. Kalau negara-negara seperti North Korea, Zimbabwe, Saudi Arabia, termasuk Libya pun tak pernah deport Mariam Joly, tetapi Malaysia telah melakukan, apakah sebenarnya tahap ataupun sesuatu yang kita sedang menyembunyikan dalam kes Altan Tuyang ini? Nampak makin disembunyikan, makin ada benda yang keluar, makin ada elemen-elemen politik dan konspirasi di sebalik kes Altan Tuyang. Pandangan Yang Berhormat. Habiskan Yang Berhormat Bukit Geluguk. Saya tidak ada masa untuk menjawab soalan tersebut, tetapi saya ingat jawapannya adalah jelas. Ini merupakan satu perkara di mana kita sekarang telah pun dibandingkan dengan negara-negara seperti North Korea, dan North Korea lebih baik daripada kita. Itu yang paling malang. Isu yang seterusnya boleh saya diizinkan hanya untuk beberapa minit untuk menyentuh adalah berkenaan dengan beberapa laporan polis yang telah pun dibuat. Salah satu daripadanya yang dibuat, saya difahamkan oleh ahli parlimen Kota Raja, di mana beliau telah pun membangkitkan ataupun membuat laporan berkenaan dengan kenyataan yang dibuat di dalam wawancara oleh Dato' Abdul Rahman Dahlan yang bertajuk Swimming Against the Tide to Get the Truth, to the Truth, dengan izin yang bertarikh 16 Ogos 2015, iaitu berkenaan dengan di mana menteri tersebut telah pun menyatakan bahawa adalah perlu untuk to get rid of, dengan izin, to get rid of certain individuals di dalam kontroversi yang melibatkan ahli parlimen Pekan, yang melibatkan kes penyiasatan terhadap kes 1MDB. Satu laporan polis dibuat pada 19 Ogos 2015 untuk mendapat tahu apakah yang beliau bermaksud dengan we have to get rid of certain personalities, dengan izin untuk what would you do if you were faced in such a situation, get rid of such personalities. Apakah yang dimaksudkan oleh itu? So saya nak tanya Menteri, apakah status siasatan terhadap laporan polis tersebut yang bernombor report Sentul 0143643/15? Itu saja. Nasib. Ya, saya cuma boleh panggil 3 orang yang mata. Yang lain itu minta maaf, tak dapat ambil peluang. Ya, PJ Selatan. Terima kasih Datuk Sri Dr. Pengurusi. Saya merujuk kepada butiran 040000 Imigresen dan 040200 Kawalan Imigresen dan juga 02000 Polis Rijal